Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, kami akan membentangkan tentang tugasan 2 bagi subjek teori etika moral, iaitu isu gelandangan di Malaysia. Ahli kumpulan terdiri daripada 3 orang, Muhammad Haikal bin Zaizi, Muhammad Amar bin Muhammad Rizal dan Razi Amar bin Hisham. Kita mulakan dengan pengenalan. Isu gelandangan adalah antara fenomena yang mengundang ketidakselesaan kepada sebahagian masyarakat, terutama di bandaraya yang pesat membangun. Kesan urbanisasi yang mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi dalam kalangan masyarakat di bandar yang dikatakan telah menyumbang kepada peningkatan statistik gelandangan di Malaysia. Menurut Syazwani Drani 2019, golongan ini bergelut dalam memastikan kelangsungan hidup mereka akibat kemiskinan dan keterdesakan yang melanda. Golongan gelandangan di Malaysia. Golongan gelandangan ini terdiri daripada pelbagai peringkat usia dan golongan tanpa mengira jantina. Termasuklah warga emas, kanak-kanak, individu yang mempunyai masalah mental, bekas banduan, penagih dadah, pekerja sosial, orang kurang upaya dan pendatang tanpa izin. Berdasarkan kajian Noralina Omar pada tahun 2022. Dari segi taburan umur, majoriti golongan gelandangan di Malaysia pada masa kini berusia dalam lingkungan 30 hingga 59 tahun. Kajian turut mendapati bahawa majoriti gelandangan berada dalam usia pertengahan dewasa, namun sebahagian kecilnya berada dalam peringkat umur dewasa akhir, iaitu melebihi 60 tahun. Yang telah uzur, terdapat juga gelandangan kanak-kanak. Mereka ini menjadi gelandangan bersama ibu atau bapa mereka. Gelandangan di Malaysia mengikut negeri. Terdapat lebih 4,000 orang gelandangan yang dicatatkan dalam negara ini. Kawasan tumpuan gelandangan adalah tertumpu di sekitar ibu kota dan bandar-bandar di negeri-negeri seperti Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang dan Johor. Gelandangan lebih banyak di ibu-ibu negeri yang negerinya maju. Ini contoh keadaan gelandangan di sekitar kawasan tumpuan. Seterusnya, kita beralih pula kepada punca mengapa wujudnya isu gelandangan di Malaysia ini. Terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada isu gelandangan ini. Antara faktor yang telah dikenal pasti oleh kumpulan kami ialah pengangguran, usia tua tanpa keluarga, gangguan mental dan penyalahgunaan dadah. Sebenarnya, terdapat beberapa faktor lain lagi yang menyumbang kepada wujudnya isu gelandangan ini, tapi untuk perbincangan kali ini kami hanya menaraikan 4 faktor utama yang menyumbang kepada isu gelandangan ini. Baiklah, faktor pertama yang menyumbang kepada isu gelandangan di Malaysia ini ialah pengangguran. Berdasarkan data terkini, kadar pengangguran di negara ini ataupun di Malaysia adalah sekitar 3.7%. 3.7% daripada rakyat Malaysia. Angka ini menunjukkan suatu angka yang agak besarlah dan dijangka akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Perkara ini berlaku kerana kurangnya peluang pekerjaan di negara ini. Terdapat ramai golongan belia yang mempunyai pencapaian yang cemerlang. Hal ini telah menyebabkan berlakunya persaingan yang hebat dalam aktiviti mereka untuk mencari pekerjaan. Apabila suatu peluang pekerjaan telah dibuka, mereka akan mencari orang yang tepat ataupun orang yang betul lah. Jadi mereka akan memilih betul-betul orang yang sesuai untuk bekerja dengan suatu pekerjaan itu. Oleh itu, pada zaman kini juga terdapat ramai orang yang berkemahiran dalam suatu bidang. Hal ini akan menyukarkan ataupun akan menyebabkan persaingan antara mereka dalam mendapatkan pekerjaan itu. Oleh itu, mereka akan menganggur dan apabila mereka menganggur, mereka tiada mendapat punca rezeki. Oleh itu, mereka tidak mampu untuk membayar bil-bil ataupun sewa-sewa rumah. Oleh sebabkan itu, mereka akan lebih memilih untuk menjadi gelandangan dan tidak mempunyai rumah dalam menjalani kehidupan seharian mereka.
Faktor yang kedua pula ialah usia tua tanpa keluarga. Pada ketika ini, terdapat ramai golongan warga emas yang tidak mempunyai ahli keluarga. Mereka kebiasaannya orang yang tidak punya ahli keluarga ini tidak berkahwin dari usia muda ataupun telah kehilangan ahli keluarga mereka. Maksudnya di sini, ahli keluarga mereka telah pergi dahulu daripada golongan warga emas ni lah. Golongan ini akan sukar dalam menjalani kehidupan mereka. Hal ini kerana tidak semua pekerjaan menerima seseorang pekerja yang berumur. Mereka mungkin tidak mempunyai keupayaan yang sama dengan golongan muda. Seperti mana yang kita tahu, orang yang berumur ini tidak mempunyai tenaga seperti orang golongan muda. Hal ini kerana mereka telah kurang keupayaannya dalam membuat suatu kerja. Oleh itu, mereka akan sukar dalam menjalankan beberapa tugasan yang diberikan oleh majikan. Seterusnya, kita beralih pula kepada gangguan mental. Terdapat segelintir masyarakat yang menghadapi masalah mental. Mereka kebiasaan tidak mempunyai waris yang akan menjaga mereka. Oleh itu, mereka akan bebas berkeliaran di kawasan sekitar kota. Mereka juga tidak akan mendapatkan pendapatan kerana keadaan mereka tidak sesuai untuk melakukan sebarang aktiviti dalam kehidupan seharian mereka. Seperti mana yang kita tahu, orang yang mempunyai gangguan mental ini tidak mempunyai keupayaan berfikir yang sama seperti orang biasa. Oleh itu, mereka akan sukar dalam menjalankan beberapa tugasan ataupun mereka tidak akan diterima sebagai pekerja oleh majikan mereka. Hal ini kerana majikan mereka tahu tentang keupayaan mereka yang akan menyukarkan tugasan yang akan diberikan oleh majikan yang menyebabkan terbengkalanya kerjaan yang akan diberikan kepada mereka. Oleh itu, mereka ini sebenarnya tidak sesuai dan mereka akan menjadi gelandangan di sekitar Malaysia kerana tiadanya punca pendapatan wang dan tiadanya orang yang ingin akan membimbing mereka. Akhir sekali, faktor yang menyumbang kepada isu gelandangan di Malaysia ini ialah penyalahgunaan dadah. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, terdapat lebih 200,000 orang yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Untuk pengetahuan semua, isu dadah ini telah menjadi musuh kepada negara ini. Terdapat golongan yang terlibat dengan isu ini telah menjadi gelandangan. Hal ini kerana penyalahgunaan dadah tersebut telah mengganggu keupayaan mereka untuk berfikir secara rasional dan membuat keputusan yang baik. Apabila mereka terlibat dengan penyalahgunaan dadah ini, mereka tidak akan mempunyai fikiran yang rasional dalam membuat keputusan. Oleh itu, mereka akan tidur di mana-mana ataupun menjadi gelandangan di sekitar kawasan ibu kota. Mereka tidak beranggapan bahawa tempat tinggal adalah penting bagi mereka. Hal ini kerana mereka akan lebih mengutamakan dadah daripada tempat tinggal mereka ataupun faktor-faktor kehidupan yang lain. Oleh itu, penyalahgunaan dadah ini merupakan salah satu faktor yang telah menyumbang kepada isu gelandangan di Malaysia ini. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang isu penyelesaian isu gelandangan di Malaysia berdasarkan teori utilitarianisme. Menurut Harshani 1977, utilitarianisme ini adalah teori etika yang menekankan kebahagiaan terbesar untuk bilangan orang paling ramai. Dalam konteks gelandangan, pendekatan ini bertujuan mencapai kesejahteraan bersama untuk gelandangan dan masyarakat. Pendekatan utilitarianisme ini untuk menangani gelandangan adalah memastikan setiap penyelesaian membawa manfaat terbesar kepada jumlah orang yang paling ramai, termasuk gelandangan dan masyarakat. Gelandangan dan masyarakat secara keseluruhan. Langkah penyelesaian yang pertama ialah pusat perlindungan sementara. Menyediakan pusat perlindungan sementara bagi gelandangan membantu mereka mendapatkan tempat tinggal sementara dan kemudahan asas. Ini bukan sahaja memberi manfaat kepada golongan gelandangan, tetapi juga mengurangkan masalah sosial di kawasan bandar. Yang kedua, program bantuan makanan dan kesihatan. Utilitarianisme ini menyokong penyediaan bantuan makanan dan perkhidmatan kesihatan untuk gelandangan kerana ini meningkatkan kualiti hidup mereka.
Bantuan ini juga membantu mengurangkan kadar penyakit dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kerajaan boleh menyediakan peluang pekerjaan, menawarkan latihan dan peluang pekerjaan kepada gelandangan, memaksimumkan manfaat untuk mereka dan masyarakat. Melalui pekerjaan, gelandangan dapat meningkatkan taraf hidup mereka, mengurangkan kebergantungan pada bantuan dan menyumbang kepada ekonomi negara. Akhir sekali, kesimpulannya, dengan mengurangkan jumlah gelandangan melalui pendekatan utilitarianisme ini, masyarakat akan mendapat manfaat daripada persekitaran yang lebih selamat dan bersih. Ini juga mengurangkan beban kos sosial jangka panjang bagi kerajaan. Utilitarianisme ini menawarkan pendekatan yang praktikal untuk menangani isu gelandangan dengan memberi manfaat besar kepada golongan gelandangan dan masyarakat. Melalui tindakan kolektif dan bantuan sokongan, kebajikan bersama dapat dicapai. Baiklah, ini ialah rujukan yang kami gunakan dalam perbincangan untuk kali ini. Sekian, terima kasih.